Kenapa PH membentuk kerajaan perpaduan dengan BN, GPS, GRS dan warisan? Kegagalan PN mengulangi episod curi ahli parlimen untuk membentuk kerajaan menyebabkan mereka naik marah. Macam-macam yang dipanggil. Ada yang panggil kerajaan zina, kerajaan luar tabi'i, dan perkara-perkara ini akan berterusan dalam beberapa minggu yang akan datang. Saya tidak bersuara sebelum ini kerana saya merupakan salah seorang perunding utama yang memikul tanggungjawab menyelaraskan penubuhan kerajaan perpaduan. Orang ramai, pihak media dan macam-macam pihak akan cuba untuk mendapat maklumat dari saya. Jika kita perunding, kerahsiaan rundingan adalah sangat penting supaya tidak merumitkan keadaan. Sekarang saya boleh terangkan rentetan peristiwa sehingga tertubuhnya kerajaan perpaduan. Keputusan PRU 15 adalah unik. Seperti yang saya jangkakan, tidak ada gabungan yang akan dapat majoriti untuk membentuk kerajaan sendiri, tetapi PH akan menjadi blok yang terbesar. Lebih unik lagi, keputusan ini telah menyebabkan bahawa PN atau PH pun tidak boleh membentuk kerajaan sendiri tanpa penyertaan BN. Mana-mana gabungan memerlukan penyertaan BN untuk membentuk kerajaan. Kalaupun PN berjaya mengumpulkan sokongan daripada semua parti-parti lain selain daripada PH atau BN, PN tidak boleh membentuk kerajaan. Saya pasti perkara ini disedari oleh semua pihak. Gabungan-gabungan politik kecuali PN juga sedar bahawa rakyat mahu sebuah kerajaan yang stabil yang tidak mengulangi episod pengkhianatan Sheraton Move yang mana ahli-ahli parlimen membida kedudukan kerajaan dengan mengalihkan sokongan semata-mata agar mereka mendapat jawatan menteri. Sebab itu parlimen meluluskan undang-undang anti lompat parti yang menyekat ahli-ahli parlimen dari menyokong calon Perdana Menteri dari parti yang lain tanpa mendapat keputusan parti masing-masing. Ini dilema yang dihadapi oleh semua gabungan sejurus selepas keputusan PRU 15 dimuktamadkan. PN yang mula-mula mengaku mereka ada majoriti dan mendabik dada akan membentuk kerajaan. Mereka sebenarnya tidak jujur kepada rakyat bahawa majoriti yang mereka ada itu adalah hasil dari ulang tayang Sheraton Move. Mereka mengaku konon ada 10 orang ahli parlimen BN yang memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, sedangkan tindakan 10 ahli parlimen BN itu tidak mendapat restu dan juga persetujuan daripada BN. Pada 3 hari terawal selepas PRU 15, BN sebenarnya membuat keputusan untuk berkecuali. Mereka mahu kekal pembangkang dan tidak akan menyokong PH ataupun PN untuk menjadi kerajaan. Secara logiknya perkara ini boleh berlaku, tetapi kerajaan minoriti yang terbentuk itu adalah sangat tidak stabil. Ia boleh jatuh bila-bila masa sahaja. Pada masa yang sama juga, PN lah Perikatan Nasional yang awal-awal lagi menolak sebarang kerjasama dengan PH untuk membentuk kerajaan. Sebab itu keadaan menjadi buntu. Tidak ada gabungan yang boleh bentuk kerajaan kerana PN menolak PH, BN pula mengambil pendirian untuk berkecuali. Kebuntuan itu hanya ada jalan keluar apabila Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menitahkan agar gabungan-gabungan politik membentuk satu kerajaan perpaduan. Pada hari pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dipanggil menghadap. Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tan Sri Hadi Awang dahulu yang dimaklumkan mengenai cadangan kerajaan perpaduan itu. Dalam satu borang ataupun kertas nota persetujuan, mereka terus menulis tidak bersetuju di atas draft
persetujuan untuk membentuk kerajaan perpaduan itu. Selepas menghadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, kedua-dua mereka terus meninggalkan istana. Kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk menghadap, dan apabila dibentangkan dan dititahkan mengenai cadangan membentuk kerajaan persekutuan untuk memecah kebuntuan, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi persetujuan PH untuk menjunjung titah tuanku untuk membentuk kerajaan persekutuan. Esok harinya pula, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Hamidi masuk menghadap dan juga turut akur dengan titah tuanku supaya BN tidak berkecuali dan turut sama membentuk kerajaan persekutuan. Mereka yang marah dengan pembentukan kerajaan kerana mahukan kerajaan yang didominasi oleh wakil-wakil rakyat dan menteri-menteri Melayu secara begitu besar, idea yang dibawa oleh Perikatan Nasional ini sepatutnya mereka yang sedang marah sekarang ini, yang sebut macam-macam, sepatutnya mereka bawa bersabar dan sepatutnya bertanya balik kepada Muhyiddin dan Hadi. Pertama, bukankah tindakan menolak titah tuanku untuk membentuk kerajaan perpaduan itu bertentangan dengan kempen PN konon mereka mahu menjaga Melayu dan institusi Melayu? Soalan kedua mereka perlu tanya, kenapa mahu membentuk kerajaan dengan mencuri ahli-ahli parlimen parti lain, sedangkan rakyat telah bagi isyarat yang jelas yang menolak pengkhianatan politik seperti yang berlaku semasa Sheraton Move. Hampir semua yang terlibat dalam Sheraton Move kalah dalam PRU15. Soalan ketiga, apa guna mereka mengundi dan meluluskan undang-undang anti lompat parti dan bila selepas sahaja PRU15, undang-undang itu dibuang ke tepi semata-mata kerana nafsu untuk ingin menjadi kerajaan. Kalau yang 10 orang ahli parlimen dari BN itu tarik balik sokongan, tak takut ke Muhyiddin yang dia mungkin akan jadi Perdana Menteri yang lebih pendek daripada tempoh 18 bulan sebelum ini? Ingat ke 18 bulan tu dah cukup pendek dah? Takkan dia tidak sedar kalau dia teruskan lagi permainan Sheraton Move untuk membentuk kerajaan, silap-silap hari dia mungkin hanya jadi Perdana Menteri selama beberapa bulan sahaja. Sebab itu bagi saya keputusan PRU15, walaupun secara idealnya gabungan-gabungan yang ada boleh membentuk kerajaan dengan majoriti mudah, sebenarnya PRU15 itu ada hikmahnya. Ia mendesak semua pihak yang bersengketa dalam politik sebelum ini duduk semeja dan mengutamakan rakyat. Mementingkan rakyat ini bermakna dua perkara. Pertama, memberi kestabilan politik agar kerajaan ini kekal sehingga 5 tahun dan kerajaan ini ada peluang untuk melaksanakan dasar yang berkesan yang membantu rakyat tanpa ada banyak gangguan. Dan yang kedua, matlamat kerajaan yang diundi oleh rakyat adalah untuk memperbaiki ekonomi supaya kehidupan harian rakyat menjadi lebih baik. Saya akan terangkan perkara-perkara lain yang dibangkitkan mengenai kerajaan perpaduan ini dan serangan-serangan daripada Perikatan Nasional dalam kandungan TikTok yang akan datang. Buat masa saya sekarang, nasihat saya kepada semua ialah supaya kita mengutamakan rakyat. Yang jadi kerajaan seperti saya, rakyat akan menilai setiap gerak-geri kita. Ini masa untuk bekerja siang dan malam untuk melaksanakan semua idea yang kita pernah ada sebelum ini. Yang jadi pembangkang seperti PN, jadilah pembangkang yang baik. Kalau ada penyelewengan di sebelah kami, bongkarlah seperti yang saya pernah buat dahulu. Kalau boleh, sampai pecah rekod saya masuk lock up berkali-kali dan sampai kena saman 16 kali. Kalau boleh pecahkan rekod itu, lebih baik. Berbahaslah dengan secara berilmiah, dengan baik, dengan membawa idea di parlimen.